selamat petang saya ucapkan pada Tuan. Waalaikumsalam. Baik, Selamat okey. petang. Sebelum kita memulakan sesi interview kita, saya ingin terlebih dahulu saya ingin menanyakan kepada Tuan, bolehkah Tuan menceritakan sedikit latar belakang Tuan, berikan nama dan juga apakah jenis tanaman yang diusahakan? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusrizal bin Yaakob. Asal daripada Gerik, Perak. Memang dilahirkan di Gerik, Perak dan dibesarkan pun di Gerik, Perak. Sekarang pun bekerja pun di Gerik, Perak dan tak ke mana-mana. Cuma ada keluarlah sekejap dulu belajar pertanian dekat Pulau Pinang, Kuala Batas. Itu je lah sedikit. Dan memang saya berkecimpung dalam dunia pertanian ni sejak daripada kecil lagi lah. Sampailah ke hari ni. Memang tak berubah ke mana-mana sektor. Sektor pertanian je lah dalam kepala otak dan memang minat pun dengan sektor pertanian ni. Itu je lah latar belakang saya sikit. Okey, terima kasih Encik. Okey, jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin bertanyakan beberapa soalan tentang sektor pertanian lah ataupun khususnya peladangan pertanian. Okey, jadi yang pertama, apakah jenis tanaman yang diusahakan di ladang Encik ataupun di kebun Encik lah khususnya? Boleh kongsikan? Boleh. Okey, baik. Tanaman yang saya usahakan sekarang ni lah, selain daripada getah yang komersial, saya usahakan Musang King, iaitu durian lah, durian Musang King, dan lagi satu varieti yang orang kenal juga, iaitu duri hitam. Ini memang top lah sekarang ni. Jenis durian yang tengah top, dua lah, Musang King dengan duri hitam lah. Itu yang saya usahakan sekarang ni. Okey, baik. Menarik durian. Okey. Hmm. Soalan yang kedua. Ya. Mengapakah Encik memilih jenis tanaman tersebut ataupun jenis tanaman durian? Okey, baik. Beritahu kenapa. Saya pilih durian ni, yang pertamanya sebab durian ni dia ada cabaran yang tersendiri lah. Bukan semua orang mampu dengan penanaman durian ni. Ramai yang saya tengok dan saya jumpa separuh jalan je lah. Dia orang tanam setahun, 2 tahun, give up, tinggal macam tu je. Modal memang habis. Kalau nak tanam durian ni memang modal kena tinggi, lepas tu kena rajin sikit, baru boleh jadi. Dan nombor duanya, durian ni memang dapat permintaan tinggi. Memang tak cukup lah. Kalau ada dekat kebun tu memang habis. Semua orang order. Sampai kita sendiri nak makan pun tak sempat. Itulah punca yang utama kita pilih kenapa saya nak tanam durian ni. Dan yang selebihnya tu memang minat saya dengan durian. Okey, menarik. Okey, soalan seterusnya, bagaimanakah proses penjagaan tanaman tersebut dilakukan? Encik boleh berceritakan proses penjagaan tanaman khususnya durian lah. Baik. Proses dia, yang pertama untuk menjaga tanaman durian ni, kita sebut sebagai MKT ataupun membersih kawasan tanaman, iaitu dilakukan selama 1 bulan 1 kali. Maknanya rotation dia tu memang setiap bulan lah. Kalau setahun ada 12 bulan, memang 12 bulan tu kita 12 kali lah termasuk dalam tu untuk bersih kawasan tanaman. Kita hanya menebas, kita tak menggunakan racun. Lepas tu yang kedua membaja pun sama, 1 bulan 1 kali. Kita selang-seli ataupun pakai baja kimia sekali, baja organik 2 kali. Macam tu lah kita selang-seli kan. Lepas tu yang terakhir, saya rasa kita hanya sembur saja lah. Sembur tu yang penting sebenarnya sebab sembur tu dia melibatkan 2 benda. Yang pertama serangga perosak. Yang kedua dengan kulat lah. Kulat ni pasal dia tak boleh lari sebab hujan. Tempat kita memang hujan tinggi. So kulat yang ada dengan pokok durian ni memang sangat mudah nak dijangkiti. Itu je lah yang masalah yang saya ni, masalah dan cabaran tu. Okey, baik. Soalan seterusnya lah. Apakah cabaran yang sering dihadapi oleh Encik semasa
apa semasa proses penjagaan ni lah, penjagaan buah durian, cabaran. Hmm. Okey, cabaran ni sebenarnya banyak tapi saya nak highlightkan ni khususlah. Okey, sebab yang masalah ni kita jumpa hampir tiap kali masuk dalam ladang kita jumpa. Okey, yang pertama masalah serangga. Serangga banyak serangga yang berlainan keluarga yang masuk. Jadi kita waktu kita sembuh tu kita kena ubah-ubah dia punya ubat. Contoh macam 2 minggu ni kita pakai ubat A. 2 minggu lagi kita kena ubah ubat B. 2 minggu lagi kita kena pakai pula ubat lain C. Sama juga dengan kulat pun serupa. Kita ubah-ubah lah dia punya tu. Sebab dia ada kulat yang jenis makan daun tua. Ada kulat yang jenis makan daun muda. Ada kulat yang jenis duduk dekat batang. Ada kulat yang jenis duduk dekat akar. So rumit lah sikit proses dia tu. Tapi kalau dah tahu tak ada masalah. Benda ni dia senang je kalau dah tahu. Cuma nak kena belajar lah. Lepas tu yang terakhir masalah akar reput. Akar reput ni berpunca daripada dua. Pembajaan yang salah dengan lagi satu air yang berlebihan yang ada dengan pokok tu. Jadi dia punya solution dia baja kena kawal dengan cara kita pergi belajar lah. Kena bagi berapa banyak dia punya kuantiti, baja apa yang nak kena guna, nak kena pakai dalam bila sampai masa macam ni kita tengok pokok kita apa yang perlu kita pakai untuk baja. Lepas tu air, solution dia kita kena korek buat peparitan dan sebagainya untuk alih air ni keluar. Barulah pokok tu cantik, subur dan dapat hasil pada tempoh yang ditetapkan lah. Tak adalah sampai orang cakap tanam durian ni 3 tahun dapat hasil. Tapi kita tanam sebab tak ikut dia punya SOP, dia boleh pergi sampai 5-6 tahun pun belum tentu lagi dapat hasil. So kena ikut lah dia punya SOP tu betul-betul. Baru dapat hasil yang cun. Sebab benda ni memang orang cakap apa, harga tinggi benda ni. Memang seronok lah kalau main dengan dia. Tapi tak dapat hasil memang tak boleh buat apa lah. Kalau dapat hasil memang syok lah. Itulah. Okey, baik. Okey, soalan seterusnya. Uh-huh. Apakah faktor yang mempengaruhi hasil keluaran tanaman durian lah di kebun ataupun di ladang? Okey. Okey, Apa faktor? faktor yang saya highlightkan dekat sini ada 3 lah. Yang pertama yang paling besar sekali adalah cuaca. Untuk tanaman durian ni, kalau cuaca dia terlalu panas pun dia merosakkan pokok durian, dan kalau terlalu berair maknanya hujan lah, hujan yang berpanjangan, hujan yang berterusan pun dia tak nak berbuah. Dia akan menyebabkan pokok tu, orang panggil lah bahasa pertanian, dia gila daun. Yang pertama. Yang nombor 2 dia jadi kekuningan sebab asid terlalu tinggi. Lepas tu tanah dia kena betul lah dia punya pH dia tu. Nak kawal dia macam mana apa semua. Dan yang terakhir baja lah. Kalau baja tu ikut SOP dengan betul, kadar pun yang betul, dia boleh mengeluarkan hasil yang terbaik lah. Bermutu dan kualiti dan kuantiti yang banyak. Itu lah. Okey, baik. Faham. Okey, seterusnya, bolehkah Encik terangkan cara-cara penjagaan atau pembajaan untuk tanaman durian? Lebih Okey. spesifik lah. Okey. Untuk penjagaan dia ni, kita bermulalah daripada tanaman. Okey, permulaan sekali lah kita bagi dia nak penanaman. Penanaman tu kita kena betul. Kalau salah dari segi penanaman, cara dia nak tanam macam mana, berapa jarak, berapa ukuran kedalaman tanah apa semua tu, kalau fail yang tu, hasil yang ke belakang memang dia akan lambat lah nak dapat hasil apa semua. Lepas tu yang seterusnya pembajaan. Pembajaan macam saya cakap tadi lah, pembajaan tu kena betul. Kita kat sini kita bagi selang-seli ataupun 2 kali organik, sekali kimia. Organik kita gunakan baja tinja kambing yang diproses. Lepas tu organik kita hanya pakai baja Yara, Mila 16-16-16. Itu sahaja. Lepas tu untuk pembungaan kita pakai baja Yara Mila 13-13-21. Sebab baja yang ada dekat pasaran sekarang ni,
yang terbaik hanyalah baja jenis Yara. Sebab kita dah ambil sampel baja tu sendiri, masuk dalam makmal, test apa semua, dan buat uji kaji atas pokok, memang Yara terbukti dia yang paling top lah, dan dia paling nombor satu, orang cakap tak boleh nak kelintong lah orang. Lain daripada baja-baja ada dekat pasaran sekarang ni kan. Dia banyak banyak menggunakan unsur yang tak sepatutnya durian makan. So kalau dekat situ betul kita pokok durian tu susah nak sakit, dia dapat hasil yang tinggi, hasil yang baik, bermula daripada pembajaan lah. Yang seterusnya pemangkasan. Pemangkasan ni pun penting sebab ada dekat kita tengok yang macam durian kampung, dia sampai 10 tahun, 15 tahun belum dapat hasil lagi. Sebab tanam durian kampung hanya tanam biji, lepas tu dia naik, kita tunggu berbuah. Tapi kalau jenis variety yang kita tanam, Musang King dengan duri hitam ni, dia naik umur 1 tahun, kita pangkas, buang dia punya daun ataupun dia punya dahan yang tak perlu. Okey, dia naik lagi 1 tahun, dia peringkat-peringkat, kita buang-buang-buang. So benda tu akan jadi cepat. Dia akan mempercepatkan lagi proses untuk durian ni mengeluarkan hasil. Itu je lah. Okey, faham. Sungguh detail. Okey, Uh-uh. seterusnya apakah pendapat Tuan tentang Uh-huh. industri agriculture yang mesra alam dari segi biologi lah? Okey, Apa kalau ikutkan pendapat saya memang bagus. Industri ni di apa orang panggil tadi? dalam Uh, aspek biologi lah, dari segi biologinya? Dari biologi ni kita bagus dengan durian ni, memang dia nak proses dia tu sebenarnya 50% dia dia memerlukan organik, dan organik ini ialah biologi lah, kita kalau kita senang nak faham kan. Dia 50% dan lebih lagi kot, saya kalau tak salah 60% dan selebihnya tu adalah benda-benda lain, unsur yang kita perlukan. So daripada pendapat saya memang baguslah untuk tanaman durian ni. Okey, baik. Terima kasih. Okey, soalan seterusnya. Bagaimanakah Tuan mempraktikkan teknik penjagaan tanaman secara biologi di ladang? Okey. Yang pertama kita menggunakan baja organik yang di ladang saya lah. Yang pertama kita menggunakan baja organik. Semua jenis baja organik kita guna. Tai kambing pernah guna, tai ayam pernah guna, tai lembu pun kita guna. Tapi yang terbaik setakat hari ni, kita pun dah uji kaji apa semua, memang tai kambing yang terbaik. Tai kambing tu dia campurkan dengan air kencing kambing tu. Kalau nak detail lah, okay, dia campurkan dengan air kencing kambing tu yang dapat produk tu yang nombor satu, yang betul-betul kualiti. Kalau tai kambing saja dia kurang lah, macam tu. Dia bercampur dengan dia punya air kencing, jadi kualiti lah baja tu kat situ. Yang kedua, kita tak menggunakan sebarang racun. Kita menggunakan mesin rumput lah untuk kita clearkan kita punya kebun, untuk kita membersihkan kawasan kebun kita. Kita tak guna racun sebab racun ni membahayakan ekosistem dan sebagainya. Tak elok untuk akar pokok durian apa semua. Itu je lah. Okey, baik. Okey, soalan seterusnya. Adakah sektor agriculture di ladang ini pernah terkesan dengan isu perubahan iklim ataupun cuaca yang sedang melanda negara kita sekarang? Pernah. Kalau ikut-ikutkan rekod saya tu memang pernah. Yang pertama, hujan terlalu kuat. Dia menyebabkan akar pokok durian tu terendam di kawasan-kawasan yang tanah tinggi lah. Itu perubahan dia. Tapi bila dia bertukar kepada kemarau, kemarau yang berpanjangan, kalau kita tak bersedia untuk kemarau tersebut, pokok kita boleh mati sebab dia kurang air. Durian ni susah sikit nak jaga dia sebab itulah dia tak perlukan air yang terlalu banyak dan dia tak perlukan kemarau yang terlalu panjang. Dia kena duduk di tengah-tengah. Macam tu. Okey, baik. Okey, untuk soalan yang terakhir, Uh-huh. apakah perancangan hadapan Tuan untuk menjadikan hasil keluaran ladang lah, ataupun durian ni sebagai sumber utama keselamatan makanan ataupun food security di Malaysia khususnya, ataupun di UPM samalah konteks ni? Apakah perancangan hadapan Tuan lah untuk make sure durian ni dia sebagai pengeluaran makanan food security di Malaysia ni?
Hmm. Okey, untuk perancangan masa hadapan saya kawal saya punya varieti Musang King dan duri hitam ni supaya tak terkeluar daripada negara kita. Jadi kalau orang daripada luar nak makan ataupun orang dalam negara nak makan, datang kepada kita. Kita tak macam tu. Jadi bila datang dekat kita, benda ni akan terjaga. Dia tak akan pergi ke mana-mana. Andai kata Musang King atau duri hitam ni pergi ke negara Thailand, derang kat sana dia akan buat lagi satu pula jenama ataupun klon baru, dia akan tindas balik kita. Jadi masalah tu kita yang akan hadapi sebenarnya. So saya punya perancangan saya tak ni dengan orang. Kalau orang nak datang dengan kita sendiri untuk kita kawal kita punya produk. Contoh pasal ada satu contoh durian D24. Dulu Malaysia yang keluarkan D24. Sekarang Thailand dah ambil varieti tu, dia buat klon dia sendiri. Kalau tak salah D25 ke D26 kalau tak salah. Produk daripada dia. Benda yang sama. Tapi dia cipta produk dia sendiri. Macam tu lah. So Oh, kita okey. tak nak lah benda ni jadi. Tu yang kita kawal tu. Okey, faham, faham. Okey, itu saja senarai soalan lah. Jadi, Ya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Yusrizal kerana ya, sudi meluangkan masa untuk sesi interview sama kita lah tentang ya, ya. perkongsian pengalaman sebagai seorang peladan yang berjaya, khususnya InsyaAllah. dalam penanaman buah durian, betul? Ya, Okey, betul, jadi betul. itu saja daripada saya. Jadi, terima kasih dan Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.